Sambung mana tahu kan? Tahu dah nak? Saya daripada Abu Kuliah buat rakaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله. Pertamanya, marilah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala masih lagi memberi nikmat dan kesempatan kepada kita. Mudah-mudahan dengan nikmat ya Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, sama-samalah kita gunakan, sama-samalah kita habiskan untuk tujuan kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita melakukan segala arahan dan juga perintah daripada Allah, dan kita meninggalkan segala larangan dan juga tegahan daripada Allah. InsyaAllah mudah-mudahan kita menjadi manusia, kita menjadi insan yang mendapat kejayaan di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pada hari ini kita sambung kuliah asar, dan sebagai kesinambungan pada hari ini kita sambung berkaitan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Khulasah Nurul Yaqin. Dan insya-Allah pada hari ini kita sambung pada muka surat yang ke-9. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata musannif, ra'yuhul ghanama wa safaratuhul ula ila Syami, memelihara kambing dan musafir pertama ke Syam. Ini tajuk yang kecil dia. Kata musannif, wa kana sallallahu alaihi wasallam fi sigarihi yar'al ghanama li ahli Makkah bi ujratin ya'ishu minha. Semasa kanak-kanak, baginda memelihara kambing penduduk Makkah dengan mendapat upah yang dapat menyara kehidupannya. Ini di antara sambungan pada hari ini menceritakan kepada kita tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau kita tengok disebutkan oleh musannif kita dalam kitab ni, Nabi ni daripada kecil lagi. Lebih kurang umur Nabi 8 ke 9 tahun Nabi dah kerja, dia tu ambil upah mengembala kambing. Kalau kita lihat sebab apakah Allah Ta'ala takdirkan Nabi ni bela kambing ataupun ambil upah sebagai pengembala kambing. Sebab tu ada beberapa hikmah dia. Kalau kita lihat disebut oleh para ulama, di antara hikmah dia sebab apa Allah takdirkan Nabi ni sebagai seorang pengembala kambing. Kata para ulama, di antaranya hikmah dia iaitu tentang satu sifat, yakni sabar. Sebab apa? Sebab tuan-tuan, Nabi di dalam keadaan itu nak bela kambing, nak jaga kambing ni tuan-tuan, dalam keadaan apa? Dalam keadaan cuacanya yang panas, di antaranya dalam keadaan karenah kambing-kambing tu sendiri
Siapa yang belah kambing dia tahu. Kalau ada 40 ekor kambing tuan, 40 perangai kambing tu. Kalau 100 ekor kambing, 100 perangai. Jenuh kita nak jaga dia. Kan, hak sekok lagu ni, hak sekok lagu ni, hak sekok lagu ni. Sebab tu di antaranya para ulama sebut Allah Ta'ala takdirkan Nabi ni sebagai pengembala kambing untuk apa? Untuk menerapkan hikmah, iaitu sifat sabar kepada Nabi. Bayangkan Nabi tuan-tuan nak menghadapi umat dia, nak menghadapi bukan sikit manusia, nak berhadapan dengan golongan-golongan kafir, nak berhadapan dengan golongan-golongan munafik di saat untuk berdakwah, untuk mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam perangai yang ada. Maka Allah Ta'ala takdirkan Nabi sebagai hikmah, di antaranya apa? Iaitu sifat sabar. Bila mana hikmah dia, seorang pengembala kambing ni kena sabar banyak. Sabar daripada sudut cuaca nak jaga kambing, sabar daripada sudut karinah kambing, sabar daripada panas terik, sabar daripada nak dapat hasil daripada kambing tadi, susu, beranak dan sebagainya. Sabar di atas karinah-karinah tersebut. Itu di antara yang pertama. Dan di antaranya lagi disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Dia sebut apa? Di antaranya Allah Ta'ala jadikan Nabi ni sebagai seorang pengembala kambing adalah proses mengembala kambing itu, kata dia, ibarat sebuah latihan kepadanya, yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi diberi tanggungjawab dan amanah yang lebih besar untuk menguruskan manusia dan menghadapi masalah umat, kata Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari. Itu di antara hikmah yang Allah Ta'ala jadikan Nabi ni seorang pengembala kambing. Dan bukan saja-saja Allah Ta'ala bagi jadi lagu tu, tapi nak cerita kepada kita. Bahkan di antaranya hikmah disebut lagi oleh para ulama, kehidupan baginda bermula daripada bawah. Dari situlah baginda belajar untuk bersihkan ataupun untuk bersikap jujur, amanah dan tidak bangga diri. Nabi ni Allah Ta'ala bagi kepada Nabi, kehidupan Nabi ni daripada bawah lagi, nak mengajar Nabi sebagai seorang manusia yang bersikap jujur, sebagai seorang manusia yang amanah, dan sebagai seorang manusia yang jujur dalam apa jua sekalipun kehidupan Nabi. Itu di antara dia. Maka ni disebutkan oleh musannif, kata musannif, baginda memelihara kambing penduduk Mekah dengan mendapat upah dan dapat menyara kehidupannya. Bahkan di sini juga nak bagi tahu kepada kita, Nabi walaupun masih kanak-kanak, tapi di saat itu Nabi berusaha untuk bekerja, untuk mencari pendapatan. Bukannya Nabi itu duk pergi minta dekat orang ni, tapi Nabi usaha dalam keadaan tadi, walaupun Nabi masih lagi kanak-kanak pada ketika itu. Dan kata musannif, walamma balaqat ta'si'atan min umrihi safara ila syami ma'a ammihi Abi Talibin bitijaratin. Kata musannif, setelah sampai umur 9 tahun, ketika mana tuan-tuan Nabi berumur 9 tahun, ada dikatakan ketika tu Nabi umur 13 tahun. Bahkan ada juga riwayat mengatakan pada mana ketika itu Nabi umur 12 tahun. Itu khilaf daripada sudut umur Nabi. Tapi dalam kitab kita ni menceritakan ketika mana Nabi umur 9 tahun, Nabi buat apa? Yakni baginda bermusafir ke Syam bersama dengan Abu Talib untuk urusan perniagaan. Nabi ketika mana umur 9 tahun, Nabi bersama siapa? Abu Talib, bapa saudara dia, Abu Talib. Tuan-tuan, kalau kita tengok di dalam sejarah Islam ni, ada berapa orang abu. Di antaranya kalau kita lihat tuan-tuan, ada manusia ni daripada awal dia sampai akhir dia,
dia ni orang yang menjadi musuh kepada Nabi, musuh kepada Islam. Bahkan mati dalam keadaan hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Yakni Abu Jahal. Abu juga. Abu Jahal ni di antara manusia yang mana menjadi ketua, bahkan kerana kesombongan dia ketika mana berlakunya peperangan Badar, Allah Ta'ala takdirkan Abu Jahal ini mati dalam keadaan ataupun mati di dalam perang Badar. Kenapa? Kerana sifat sombong dan angkuhnya, bahkan dia tentang Nabi, tentang Islam di saat itu. Kalau kita tengok tuan-tuan kematian Abu Jahal ni, Allahu Akbar, dicerita dalam kitab Rahim Al-Makhtum. Tuan-tuan, kalau kita tengok peristiwa peperangan Badar daripada awal dia, kalau tidak berlakunya peperangan tersebut, ketika mana Abu Sufyan meminta bantuan daripada penduduk Mekah, ketika mana rombongannya daripada Syam, balik daripada Syam nak disekat oleh Nabi dan tentera Islam, akhirnya rombongan Abu Sufyan terselamat. Sebelum daripada rombongan Abu Sufyan terselamat daripada sekatan tentera Islam, Abu Sufyan hantar seorang kawan dia yang bernama Damdam untuk pergi ke Mekah untuk minta pertolongan dan bantuan kepada penduduk Mekah. Maka bila mana Damdam ni sampai Mekah, dia kata di Mekah kepada penduduk Mekah, wahai penduduk-penduduk Mekah, sesungguhnya Abu Sufyan dan hartanya tidak terselamat. Maka Abu Sufyan memohon bantuan daripada kamu. Maka di saat itu bersiap sedialah Abu Jahal dengan angkatan tenteranya sebanyak 1000 orang, dengan kelengkapan baju besinya, dengan untanya, dengan kudanya, untuk bawa bergerak daripada Mekah untuk bantu rombongan Abu Sufyan pada ketika itu. Akhirnya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala rombongan Abu Sufyan terselamat daripada sekatan Nabi. Maka bila mana selamat, Abu Sufyan tulis pula satu surat dan hantar kepada mereka ketika mana rombongan ini sampai di tengah jalan. Dalam surat tu Abu Sufyan tulis, wahai penduduk Mekah, sesungguhnya aku mohon pertolongan supaya aku nak selamat. Bahkan sekarang aku dah selamat, maka kamu pulanglah, baliklah ke Mekah, tidak perlu tolong aku, kata dia. Maka akhirnya bila mana Abu Jahal tengok surat tu, dia kata apa? Dengan sombong dan angkuhnya kata Abu Jahal, kami tidak akan pulang dan kami tidak akan balik ke Mekah. Bahkan selagi mana kami tidak sampai ke Badar, kami tidak akan pulang, kata Abu Sufyan. Makna apa? Abu Sufyan nak pi juga, Abu Jahal nak pi juga. Akhirnya apa? Akhirnya perkara ni tidak boleh dielak. Bahkan Nabi bersyarat dengan para sahabat. Akhirnya berlakulah peperangan, iaitu peperangan Badar, yang mana tentera Islam yang kita tahu berjumlah 300 orang. Tapi nak cerita pun tuan, Abu Jahal ni yang lawan Islam, yang tentang Nabi dalam keadaan tadi, kepala dia mati dalam keadaan dibunuh oleh 2 orang sahabat yang bernama Muawis ibnu Afra dan juga Muaz ibnu Amru. Mereka 2 orang sahabat ni lah yang berjaya membunuhnya, sehingga kan kaki dia putih, sehingga kan pada akhirnya dicari oleh sahabat yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud bila mana ditanya oleh Nabi tentang Abu Jahal. Maka Abdullah ibnu Mas'ud tuan-tuan, dalam keadaan dia potong leher Abu Jahal, sembelih terus. Dia bawa kepala Abu Jahal pergi dekat Nabi. Bila sampai di hadapan Nabi, dia kata kepada Nabi, ya Rasulullah, inilah dia Abu Jahal yang kamu tanya tadi. Maka Nabi sebut, dalam keadaan Nabi kata, sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut 3 kali, bahkan Nabi kata tidak ada. Dan Nabi sebut inilah dia. Nabi sebut kepada Abu Jahal tu. Di saat tu Nabi kata apa? Nabi kata inilah dia Fir'aun yang ada pada zaman kita, kata Nabi. Nah, abang kata apa? Nabi sebut Abu Jahal ni seperti dengan Fir'aun, orang yang menentang Nabi, orang yang menentang Islam. Nak cerita di sini tuan, Abu Jahal daripada awal sampailah habis mati dia, mati juga dalam keadaan hina. Ada juga tuan-tuan Abu, di antaranya Abu Sufyan yang kita sebutkan tadi. Abu Sufyan ni tuan-tuan pada awal dia lawan Islam, dalam perang Badar lawan Islam, dalam perang Uhud jadi ketua balas dendam kepada Islam, dalam perang Khaybar, dalam perang Khandaq ataupun perang Ahzab lawan Islam. Tapi akhirnya Abu Sufyan ini bila berlakunya
peristiwa Fathul Mekah, dia memeluk Islam bersama dengan Nabi dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga Abu di antaranya daripada awal sampailah habis kehidupan dia ikut Nabi dan beriman dengan Nabi, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada juga Abu di antaranya dia tidak menentang Nabi, dia tidak menjadi musuh kepada Nabi, tapi dia mati tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Inilah dia bapa saudara Nabi, Abu Talib. Abu Talib inilah pi dengan Nabi ke Syam. Abu Talib ni walaupun dia mati tuan-tuan tak beriman kepada Allah, tapi dia jaga Nabi selepas daripada kematian datuk Nabi Abdul Muttalib. Abu Talib lah yang jaga Nabi, yang membesarkan Nabi, yang pada masa tu orang kafir tak berani buat apa kepada Nabi. Ni Abu Talib, walaupun dia tak beriman tuan-tuan, saat kematian dia tidak mengucap kalimah syahadah. Nabi bersedih, menangisnya Nabi, sehinggakan Allah turunkan ayat. Allah bagi tahu kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Muhammad, kamu tidak boleh memberi hidayah kepada siapa, sebab hidayah itu kata Allah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah Nabi tuan-tuan bermusafir dengan siapa? Bersama Abu Talib, yakni bapa saudara Nabi ataupun pakcik Nabi. Untuk apa? Urusan perniagaan ke Syam. Syam, wilayah Syam ni tuan-tuan, kalau hari ni dia termasuk 4 negara. Bila kita sebut wilayah Syam ni, dia termasuklah negara apa? Syria, Jordan, Lebanon dan Palestin. Ni 4 negara ni dia termasuk di dalam wilayah Syam dia panggil. Maka bermusafirlah Nabi tuan-tuan dalam urusan perniagaan. Sebab tu di antaranya mungkin Allah Ta'ala takdirkan Nabi ni seorang perniaga sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul. Sebab apa? Kalau kita tengok di antaranya dalam satu hadis Nabi cerita apa? Nabi kata tis'atu a'syarir rizqi fit tijarah. Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata 9 daripada rezeki adalah dari perniagaan, kata Nabi. Itu nak habaq kata sumber rezeki itu 9 daripada 10 itu adalah sumbernya daripada perniagaan. Sebab tu hadis ni dibahas oleh para ulama, bahkan sebahagian ulama mengatakan hadis ini hasan, bahkan para ulama mengatakan hadis ini sampai ke martabat yang sahih. Maka Nabi pun bermusafir dengan bapa saudara dia, yakni Abu Talib, untuk urusan perniagaan ke Syam. Dan kata musannif, walamma qarba min Busra ra'ahu ar-rahibu Buhairah. Setelah sampai di kawasan yang berdekatan dengan Busra, bila mana tuan-tuan Nabi SAW dan juga Abu Talib nak pergi ke Syam, sampai di satu tempat berdekatan dengan apa? Dengan Busra. Bahkan Busra ini juga satu tempat yang termasuk dalam wilayah Syam. Bahkan Busra ini adalah satu ibu kota Hauran. Ini Busra. Yakni bila sampai ke Busra ni apa? Seorang pendeta bernama Buhairah. Pendeta ni siapa? Pendeta ni ada beberapa maksud. Iaitu maksud pendeta ni orang yang alim, orang yang pandai, orang yang ada ilmu. Bahkan daripada kalau agama-agama lain, di antaranya dalam agama Kristian ni, bagi mereka kalau pendeta ni ulama mereka. Bahkan pendeta ini juga bermaksudnya orang yang duk bertapa, tu juga disebut sebagai pendeta di antaranya. Maka jumpa dengan siapa? Pendeta yang bernama Buhairah. Buhairah ni nama asal dia adalah Jurjais. Itu nama asal dia. Disebut dalam kitab Rahim Al-Makhtub, nama dia Jurjais. Disebut sebagai Buhairah. Bila mana sampai tadi di Busra, bila mana seorang pendeta bernama Buhairah melihat baginda sallallahu alaihi wasallam. Buhairah ni tuan-tuan, dia nampak Nabi datang, nampak Nabi mai dengan Abu Talib. Bila mana dia nampak tadi, kata musannif, fa akhbara ammahu bi annahu sayakunu akhiral anbiya'i. Dia pun kata, pendeta itu kemudiannya memberitahu bapa saudaranya, bagi tahu kepada Abu Talib, bagi tahu apa? Bahawa baginda akan menjadi nabi terakhir. Pendeta ni bagi tahu kepada Abu Talib
Kan bagi tahu apa budak ni, kanak-kanak ni dia akan menjadi nabi yang terakhir. Masa tu umur Nabi baru 9 tahun, kanak-kanak lagi. Tapi pendeta ni Buhairah ni dah boleh tahu dah, dah boleh cam dah. Sebab apa? Sebab dia ni alim dalam kitab-kitab yang lain. Dia duduk mengaji kitab ni, kitab-kitab hak sebelum ni, menceritakan kedatangan Nabi akhir zaman. Bila dia tengok Nabi tu, dia tengok kanak-kanak tadi tu, dia tahu kata ni Nabi. Bila mana dia bagi tahu lagu tu kepada siapa? Kepada bapa saudara Nabi Abu Talib, pada pakcik dia. Maka kata musannif, wa talaba minhu ay yarji'a bihi khaufan alaihi min aduwin yataraqqabuhu. Beliau meminta Abu Talib membawanya pulang kerana bimbangkan musuh yang mengintipnya. Dah dia tahu Nabi ni, kanak-kanak ni akan menjadi Nabi yang terakhir. Dia pun bagi tahu dekat Abu Talib, hang bawa beliklah nak menekan hang ni. Takut tak selamat, musuh duk cari apa semua, saya takut dia tak selamat. Sebab masa tu kanak-kanak. Tuan-tuan, bila mana Buhairah ni bagi tahu dekat siapa? Bagi tahu dekat Abu Talib ni Nabi ni ataupun kanak-kanak dia akan menjadi Rasul yang terakhir. Tuan-tuan, Abu Talib ni dia terkejut, macam mana boleh tahu pula dah. Maka Abu Talib pun tanya, macam mana kamu boleh tahu bahawasanya kanak-kanak ini akan menjadi seorang Rasul yang terakhir, seorang Nabi yang terakhir? Tanya dia. Maka kata Buhairah kepada Abu Talib. Buhairah pun bila mana Abu Talib tanya dia dalam keadaan dia ni heran, macam mana boleh tahu? Maka kata Buhairah kepada Abu Talib, iaitulah bahawa sebenarnya sejak aku melihat rombongan kamu, dia kata, sejak aku tengok kamu mai ni, daripada kamu nak masuk ke Aqabah, kata Buhairah, aku tidak dapat melihat melainkan dia cerita apa? Dia cerita pokok-pokok, batu-batu sedang sujud ketika mana Nabi tadi, kanak-kanak tadi masuk. Daripada apa? Daripada Aqabah. Nampak pokok duk sujud, nampak batu duk sujud kepada Nabi. Maka Buhairah kata, pokok batu-batu ini dia tidak akan sujud melainkan yang melintas di hadapan dia adalah seorang Rasul dan seorang Nabi. Hebatnya Nabi ni. Umur masa tu baru 9 tahun. Tapi Allah Ta'ala tunjuk dah pada keadaan Nabi umur 9 tahun yang berlaku. Bahkan Buhairah tengok keadaan tu berlaku, maka dia suruh pak menekan Nabi Abu Talib balik, takut Nabi tak selamat. Tu kisah yang berlaku bila mana Buhairah nampak ataupun peristiwa itu berlaku. Tak ada dah tuan-tuan Nabi. Kalau ada orang duk mengaku Nabi gitu, bohong. Sebab tu zaman pun Sayyidina Abu Bakar ada orang mengaku dia Nabi. Musailamatul Kadzdzab ni mengaku dia Nabi. Zaman Sayyidina Abu Bakar. Zaman kita pun ada, bukan zaman kita ni lagi dahsyat, bukan takat mengaku Nabi lah, mengaku Tuhan terus. Kerajaan langit tak langit semua dah, ayah pin tak ayah pin semua dah. Ini cerita dia. Maka bila mana sampai tadi, Buhairah pun suruh apa? Suruh Abu Talib bawa balik Nabi. Sebab apa? Takut tak terselamat. Sebab apa? Nabi adalah Rasul yang terakhir. Kata musannif, wa qad istadalla ala nubuwwatihi bi alamatihi allati fi kutubi ahli kitab. Sesungguhnya pendeta itu mengambil dalil atas kenabiannya, kenabian Nabi, dengan beberapa dalil yang terdapat dalam kitab-kitab ahlul kitab. Sebab dia alim dalam kitab-kitab yang sebelum ni. Sebab tuan-tuan, kalau kita tengok dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah lagi, di antaranya diceritakan, di antara tanda khataman nubuwah Nabi yang terakhir yang ada pada Nabi ni dalam kitab Syamil, cerita apa? Di belakang Nabi ni, di antara bau kanan dan bau kiri Nabi, di tengah-tengah tu ada tanda Nabi yang terakhir, tanda hitam. Itu khilaf para ulama. Ada ulama kata besar telur burung puyuh, ada ulama kata besar buah apple. Tapi yang pasti ada tanda di belakang Nabi ni. Antara apa? Antara bau kanan dan bau kiri Nabi, tanda hitam yang bulat, seperti bulat. Nak cerita apa? Itu adalah tanda khataman nubuwah, iaitu tanda akhir ataupun Nabi yang terakhir. Itu di antara.
Nabi ataupun Rasul yang terakhir. Rasul ni ramai, lebih kurang 313 orang Rasul. Nabi ribu. Tapi Rasul yang wajib kita kena tahu ada 25 orang tu. Tu pun nama tak ingat sampai gelar. 25. Tak ingat nama Rasul 25 tu, balik sikit suruh cucu tuan-tuan menyanyi kat dia. Menyanyi. Dia duk pi pasti dia menyanyi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, sampai habis. 25 orang tu wajib kita kena tahu. Sebab apa? Sebab 25 orang Rasul itulah yang Allah Ta'ala cerita di dalam Al-Quran. Habis takat tu. Dan kemudian kata musannif, safaratuhu thaniyatu ila Syami, yakni musafir kedua ke Syam. Lepas daripada tu Nabi bermusafir pula. Sebab apa? Hak kali pertama ni bila sampai Buhaira suruh balik, maka Abu Talib pun bawa balik pula Nabi. Maka yang kedua ni berlaku pula musafir kali kedua ke Syam. Kata musannif, fil khamisati wal ashrini min umrihi sallallahu alaihi wasallam safara ila Syami marratan thaniyatan fi tijaratin li sayyidati Khadijah. Ketika berumur 25 tahun, baginda sekali lagi bermusafir ke Syam dalam urusan perniagaan milik Sayyidatina Khadijah. Tuan-tuan, bila mana Nabi sampai umur 25 tahun, Nabi musafir pula kali yang kedua ke Syam untuk perniagaan juga. Untuk apa? Untuk bisnes, iaitu bisnes apa? Bisnes perniagaan milik Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Wa kanat zata syarafin wa malin. Beliau adalah seorang perempuan yang mulia dan mempunyai harta. Tastajirur rijala fi malihi, beliau mengupah beberapa orang pekerja lelaki untuk menguruskan hartanya, perniagaannya. Di antaranya Sayyidatina Khadijah ni tuan-tuan, perempuan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Khadijah ni tuan-tuan, Allah Ta'ala sampaikan, kirim salam dia kepada malaikat, kepada Jibril, suruh sampai kepada Nabi, bagi tahu kata Allah kirim salam kepada siapa? Kepada Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Hebatnya dia. Bahkan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid ini adalah wanita yang pertama yang memeluk Islam. Wanita pertama Khadijah. Tuan-tuan, ada 4 manusia yang pertama memeluk Islam. Kalau wanita yang pertama adalah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, yang pertama memeluk Islam. Kalau orang lelaki dewasa, yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi yang berhijrah sama-sama dengan Nabi. Dia adalah orang yang pertama memeluk Islam. Kanak-kanak yang pertama yang memeluk Islam adalah Sayyidina Ali radhiyallahu an. Sayyidina Ali ini di antaranya adalah sepupu kepada baginda Nabi. Bahkan Sayyidina Ali ini di antaranya adalah menantu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Ali ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Dia adalah kanak-kanak yang pertama. Sebab tuan-tuan, di antara gelaran Sayyidina Ali iaitu karamallahu wajah. Sebab apa? Sebab wajah Sayyidina Ali ini mulia. Sebab apa mulia? Sebab wajah dia tidak pernah sembah berhala. Dia adalah kanak-kanak yang pertama memeluk Islam. Yang keempat siapa dia? Iaitu hamba yang pertama yang memeluk Islam adalah iaitu Sayyidina Zaid bin Harithah, iaitu anak angkat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini 4 orang manusia yang awal yang memeluk agama Islam. Maka Sayyidatina Khadijah ni tuan mulia, bahkan hasil perniagaan dia, harta dia, boleh dikatakan keseluruhannya
bantu Nabi dalam dakwah Nabi untuk membawa Islam. Sehingga kan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid pernah sebut apa? Dia kata, wahai Rasulullah, sekiranya nanti aku mati, kalau sekiranya boleh kamu ambil segala tulang berulang aku, maka kamu ambillah dan kamu juallah, dan hasil daripada kamu dapat itu kamu gunalah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Hebatnya tuan-tuan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, isteri kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa ni tak kahwin lagi, lepas daripada ni baru kahwin. Dan kemudian kata musannif, wa qad ikhtarathu li hadzal amali, beliau memilih baginda untuk kerja ini kerana mendengar tentang benarnya. Li'annaha sami'at bisidqihi wa amanatihi wa akhlaqihi syarifah, jujurnya dan budi pekertinya yang mulia. Sebab apa tuan-tuan Khadijah ni ambil Nabi, pilih Nabi untuk berniaga hasil harta perniagaan dia? Sebab Nabi ni seorang manusia yang benar, Nabi ni seorang manusia yang jujur, bahkan akhlak budi pekerti Nabi ni yang mulia. Nabi sebut, Allah utuskan Nabi ni apa? Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Nabi sebut dalam satu hadis. Nabi kata, sesungguhnya aku diutuskan oleh Allah untuk apa? Untuk memuliakan akhlak. Tunjuk akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Maka tu yang ada pada Nabi. Tuan-tuan, kalau kita, contoh kita bos, kita berniaga, ada orang kerja dengan kita, orang ni jujur, dia pekerja kita ni, anak buah kita jujur, dia amanah, dia baik, dia akhlak dia cukup bagus, kita sonok dak? Oi awak tak sonok kalau boleh hang kerja dengan aku dengan tempat lain. Begitulah akhlak Nabi ketika mana tuan-tuan Nabi berniaga. Nabi tunjuk akhlak yang baik, akhlak yang jujur, akhlak yang benar, budi pekerti yang mulia. Tuan-tuan, sebab tu kita ni nak berniaga ni kena jadi orang jenis lagu tu. Jangan duk kira nak membohong yang berniaga. Tuan-tuan, kalau berniaga bohong orang beli sekali tu, lepas tu orang tak beli dah. Bahkan tuan-tuan, bahkan jangan kita jadi bagaimana golongan-golongan orang kafir zaman jahiliah dulu. Kalau berniaga ni, kalau tang mereka beli ni, nak apa, nak suruh timbang tu bagi cukup-cukup, nak suruh timbang tu bagi kena betul. Tapi bila mana orang beli, orang lain beli dekat mereka, timbang nak bagi kurang, menipu, bohong dalam perniagaan. Dia Allah sebut dalam surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Allah sebut ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Allah cerita tentang orang yang tipu dalam timbangan berniaga. Allah Ta'ala cela mereka. Bahkan Allah kata celaka mereka ini, golongan-golongan ini. Tuan-tuan, hari ini banyak orang kadang-kadang tuan-tuan hari ini berniaga tapi bohong. Tambah-tambah, bukan semualah, sebahagiannya berniaga online. Tak ada masalah nak berniaga. Tunjuk barang ni punya elok, punya lawa. Order-order sampai-sampai order hak lain sampai mendatang lain. Tipu dalam perniagaan. Allah cela kita. Berniaga bohong. Tuan-tuan, sebahagiannya orang yang berniaga pasar malam, berniaga ikan apa semua ni, tuan cuba tengok. Ikan ada 5 ekor tapi nampak macam banyak. Pasal apa? Pasal ada bubuh siap dah pinggan tu hak mengelembung kecil bohong. Dah bubuh siap pinggan hak besar, pinggan hak kecil mengelembung. Ikan dah 5 ekor, kita tengok ni, oi banyak ikan RM5 murah dah. Beli balik kira ada 5 ekor. Pasal apa? Pasal dia bubuh tu nak bagi nampak banyak. Allahu Akbar. Takut di situ ada gharar, penipuan. Nega derian. Oh pakcik mai maklum kat long mai beli mai. Derian saya ni baik punya tu, balik pulau punya mai. Mana ada? Confirm beli ni elok, tak ada rosak apa semua, confirm boleh makan semua. Beli balik mangkak 5 biji. Oi masa menega ni habaq ni. Oh semua elok, barang elok, baik apa semua. Kita pun tak tahu dalam tu isi lagu mana. Kita nak cerita baik lah. Bohong ke tak bohong? Bohong lah tu.
Allah dan takut dapat hasil perniagaan kita tidak berkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu harta itulah, rezeki itulah bagi pula anak bini makan, sangkut habis ke semua. Itu di antara dia. Maka tuan-tuan, Sayyidatina Khadijah ni pilih Nabi ni sebab apa? Nabi ni orang yang jujur dalam perniagaan. Dan kemudian kata musannif, wa kana ma'ahu khadimuha Maisaratu. Baginda musafir ke Syam bersama khadam. Khadam ni orang yang kerja dengan Khadijah lah, yang berkhidmat dengan Khadijah. Nabi pun ada khadam Nabi. Siapa khadam Nabi? Khadam Nabi tuan-tuan, Anas bin Malik. Anas bin Malik ni tuan, dia berkhidmat dengan Nabi ketika mana usia dia 10 tahun. 10 tahun duk kerja dah dengan Nabi, duk berkhidmat dengan Nabi, bawa kasut Nabi, sediakan ayak untuk Nabi berwuduk dan sebagainya. Siapa Anas bin Malik? Dah khidmat dengan Nabi sampai 10 tahun. Daripada umur dia 10 tahun sampai umur dia 20 tahun. Sebab tu kalau kita tengok tuan-tuan, di antaranya dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, banyak hadis-hadis menceritakan tentang apa? Tentang hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Sebab apa? Dia duduk dengan Nabi lama 10 tahun, berkhidmat dengan Nabi. Maka Khadijah ni ada orang yang berkhidmat dengan dia, yang bekerja dengan dia. Siapa? Iaitu yang bernama Maisarah. Tuan-tuan, Maisarah ni laki, bukan perempuan lah. Kita sebab apa tak biasa dengan masyarakat Melayu nama Maisarah ni untuk laki. Sebab tu kita bila dengar Maisarah ni laki, oi, terkejut kan? Terkejut lah. Sebab kita ni nama Maisarah ni perempuan kan? Sebab tu tuan-tuan, Maisarah ni hak kerja dengan siapa? Hak kerja dengan Khadijah ni laki, bukan perempuan. Sebab tu kalau kita tengok tuan-tuan, pada zaman Nabi SAW pun ada nama Maisarah. Siapa dia? Maisarah bin Masruq, sahabat Nabi SAW. Zaman tabi'in pun ada nama Maisarah. Siapa dia? Maisarah bin Ammar. Tu zaman tabi'in, nama Maisarah tapi laki. Zaman tabi'in juga ada nama Maisarah. Nama apa? Maisarah bin Hubayb. Zaman tabi'in. Maisarah ni laki, hak kerja dengan Khadijah ni. Kita jadi terkejut pasal kalau orang Melayu jumpa nama Maisarah laki, rasa pelik tak? Rasa pelik kan? Pasal apa? Pasal tempat kita ni tak ada nama Maisarah ni. Bukan tak ada, memang orang tak bubuh. Tak tahu setakat ni saya tak jumpa lagi lah Maisarah bin, yang jumpa Maisarah binti kan? Tapi Maisarah ni yang bekerja, yang menjadi khadam kepada Khadijah ni adalah lelaki. Maka apa? Maka kata musannif, beliau baginda musafir ke Syam bersama khadam Khadijah yang bernama Maisarah. Nabi bermusafir kali kedua ni dengan siapa? Dengan Maisarah ni lah Nabi bermusafir. Ke mana? Ke Syam untuk berniaga hasil harta-harta perniagaan Khadijah binti Khuwailid. Dan kata musannif, faba'a wa bata'a wa raja'a birihin azim. Mereka berdua, yakni Nabi dan juga Maisarah, melakukan urus niaga dan pulang dengan keuntungan yang banyak. Allah bagi rezeki. Tuan-tuan, bila mana pergi berniaga, buat perniagaan, buat bisnes ni, kita ni tuan-tuan, bila mana kita buat bisnes ni kita jujur, kita amanah, kita akhlak baik, orang suka dengan kita. Orang suka. Akhirnya apa? Akhirnya bila orang suka dengan kita, berurusan berniaga dengan kita, dengan kita tunjuk akhlak yang baik, akhirnya orang tak cari orang lain, orang cari kita. Orang akan beli dengan kita, cari barang kita. Sebab apa? Sebab akhlak kita yang baik, yang jujur dan amanah. Maka Allah Ta'ala bagi keuntungan yang banyak kepada kita, insya-Allah. Sebab tu tuan-tuan, tambah-tambah bulan Ramadan ni, kita yang menega ni tuan-tuan, janganlah menega. Kadang-kadang tuan-tuan, ada orang sebahagian perniaga bila masuk bulan Ramadan, dia ambil kesempatan apa? Dia ambil kesempatan dan naikkan harga bulan Ramadan. Sebab apa? Dia kata bulan Ramadan ni boleh dapat untung banyak. Pasal apa? Pasal Ramadan ni orang tengok makanan orang lapang pakai beli. Tak Ramadan dia jual RM3 martabak. Contoh ni, contoh tak kenal pada siapa. Contoh dia menega tuan-tuan, sebelum Ramadan martabak RM3, mai bulan Ramadan naik RM3.5. Pasal apa? Pasal nak ambil untung, nak ambil kesempatan bulan Ramadan. Allahu Akbar.
Sepatutnya tuan-tuan, bila mana kita berniaga, bila masuk bulan Ramadan, kita cari jalan bukan nak naik harga, tapi kita cari jalan untuk sedekah bagi banyak bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab Nabi sebut dalam hadis Ibnu Khuzaimah, Nabi kata apa? Nabi kata, barang siapa yang memberi makanan kepada orang yang berbuka puasa, maka dia mendapat 3 ganjaran. Yang pertama, Allah ampunkan dosa dia. Yang kedua, Allah jauhkan dia daripada neraka. Yang ketiga, Allah Ta'ala bagi pahala. Sebanyak mana pahala orang berpuasa, banyak itulah yang dia dapat, tidak kurang walaupun sedikit, kata Nabi dalam hadis tersebut. Bahkan hadis yang lain juga dicerita oleh Imam At-Tirmidzi. Sepatutnya kita bila berniaga bulan Ramadan, tuan-tuan, fikir nak buat nak buat apa? Nak buat kebajikan. Contoh, kalau orang beli kat kita kuih 5 biji, bagi 6 biji, apa salahnya sebiji itu niat sedekah? Tapi dah bulan Ramadan dah bubuh lagi kau je, bulan Ramadan dah ambil kesempatan nak dapat untung banyak, tu dia antara dia. Sepatutnya tak berlaku lagu tu. Bila kita orang yang mengaji, kita orang yang faham agama, kita yang reti agama, tuan-tuan, bila masuk bulan Ramadan, kita menjadi perniaga yang memikirkan untuk apa? Untuk bersedekah dan memikirkan akhirat kita, pahala bila bertemu dengan Allah satu hari nanti. Kadang-kadang berniaga ni, tuan-tuan, apa duk kira sangat. Contohlah orang beli kat kita, kira-kira berapa? RM5 3 kupang, contoh dah. Apa salahnya tak pocik 3 kupang tu halal sedekah, bagi RM5 sudah. Bulan Ramadan, apa salahnya 3 kupang tu infak sedekah? Kita pun dah tahu, kita sedekah bulan Ramadan, Allah Ta'ala gandakan sebagaimana pahala yang wajib. Kalau kita buat perkara yang wajib dalam bulan Ramadan, Allah Ta'ala ganda 70 kali ganda, berdasarkan hadis daripada Ibnu Khuzaimah dalam sahih dia. Sepatutnya lagu tu. Maka tuan-tuan, Nabi berniaga dengan maisyarah, dengan jujur, dengan akhlak yang baik. Akhirnya apa? Akhirnya Allah Ta'ala bagi keuntungan kepada harta Khadijah ni begitu banyak sekali, sehingga kan akhirnya Khadijah tertarik dengan apa yang berlaku. Kerana sifat balik pula Maisyarah cerita pula kepada Khadijah tentang akhlak Nabi ketika mana Nabi berniaga, lagu ni, maka disitulah terjatuhnya ataupun ada dalam hati Khadijah keinginan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka keinginan Khadijah kepada Nabi itu, Khadijah sampaikan kepada sahabat baik dia. Siapa sahabat baik dia? InsyaAllah tuan-tuan sambung esok. Tak tahu Ustaz mana main sambung pula esok InsyaAllah Ustaz tu akan sambung siapakah kawan Khadijah yang Khadijah cerita, supaya dia ni jadi orang tengah, supaya pergi bagi tahu keinginan yang ada di dalam hati Nabi di saat dan ketika, yang ada dalam hati Khadijah kepada Nabi di saat itu. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya rasa sekadar ini saja dululah pertemuan kita pada petang ni pun lebih kurang 40 minit lah. InsyaAllah moga-moga pertemuan kita tuan-tuan pada petang ni diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga pertemuan kita pada petang ni Allah Taala memberi kefahaman kepada kita di dalam agama. Moga-moga pertemuan kita pada petang ni Allah Taala ampunkan segala dosa dan salah kita insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتي والتقت على طاعتي وتوحدت على دعوتي وتوحدت على نصرة شريعتي فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدرها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليه وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى نعم النصير. اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم